Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Muhammad Syabi bin Muhammad, yaitu penyelia bagi projek tahun akhir 2 saya. Saya Stephen Agening, Kadmetrik 67812 akan membentangkan hasil daripada kajian yang telah saya lakukan, iaitu kesan penularan pandemik COVID-19 terhadap sektor pekerjaan dan tingkat motivasi pekerja. Bab 1 adalah pengenalan. COVID-19. Coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19 adalah penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus corona yang baru ditemui. Kes pertama yang dilaporkan adalah pada Disember 2019 di Wuhan, China. Virus ini telah merebak ke seluruh dunia termasuklah negara Malaysia. Bagi warga emas, kanak-kanak dan pengidap penyakit kritikal seperti masalah jantung, diabetes, masalah pernafasan yang kronik dan kanser adalah berisiko tinggi untuk terkena jangkitan. Menurut laporan Anadolu pada tahun 2021, jumlah kematian akibat COVID-19 di Amerika Syarikat sudah melebihi 700,000 pada 2 Oktober 2021. Sejak bermulanya pandemik, jumlah kes sehingga kini telah melebihi 43,621,268 di Amerika Syarikat. Motivasi pekerja. Menurut Wexley dan Yuk, pada tahun 2000, motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Manakala Robin pada tahun 2001, motivasi ialah kesediaan untuk mengeluarkan usaha yang tinggi untuk matlamat organisasi yang dikondisikan oleh keupayaan usaha itu untuk memenuhi beberapa keperluan individu. Manakala Winardi pada tahun 2003, motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada seseorang individu yang merasanya untuk melakukan tindakan-tindakan. Permasalahan kajian. Permasalahan yang pertama adalah kesan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan kepada rakyat. Permasalahan yang kedua adalah sejauh mana penularan pandemik COVID-19 ini boleh menggugat motivasi pekerja di negara ini. Bagi persoalan kajian, bagaimana penularan COVID-19 boleh menjejaskan sektor ekonomi dan pekerjaan di negara ini. Yang kedua adalah, adakah kaedah work from home adalah alternatif terbaik bagi mengurangkan penularan dan kadar jangkitan COVID-19 di Malaysia. Bagi objektif kajian pula, objektif yang pertama adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis pekerjaan yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19 di Kuching, Sarawak. Objektif yang kedua adalah untuk mengkaji pandangan orang ramai mengenai penularan pandemik COVID-19 dalam sektor pekerjaan di Kuching, Sarawak. Dan yang ketiga adalah untuk menilai tingkat motivasi pekerja di kawasan Kuching, Sarawak semasa era pandemik COVID-19. Bab 2 adalah kajian literatur. Perintah Kawalan Pergerakan. Seperti yang kita sedia maklum, Kerajaan Malaysia telah mengeluarkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negeri berkuasa bermula 18 Mac hingga 31 Ogos 2020. Terdapat 6 fasa yang terlibat sepanjang tempoh penguatkuasaan PKP. Fasa 1 adalah 18 Mac hingga 31 Mac 2020. Fasa kedua 1 April hingga 14 April 2020 dan fasa ketiga 15 April hingga 28 April 2020 dan fasa keempat 29 April hingga 12 Mei 2020 diikuti fasa kelima 13 Mei hingga 9 Jun 2020 dan seterusnya adalah fasa keenam yaitu 10 Jun hingga 31 Ogos 2020. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan juga, kerajaan telah mengenalkan standard operasi prosedur bagi membendung penularan pandemik COVID-19. Krisis ekonomi dan kerjaya. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan penutupan beberapa sektor ekonomi telah menyebabkan rakyat terkesan dari aspek pekerjaan dan sumber pendapatan. Menurut laporan Berita Harian yang bertarikh 16 Jun 2021, industri perhotelan telah mengalami kerugian sekitar 5 bilion ringgit lebih dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini berikutan Sekatan Pergerakan bagi membendung penularan pandemik. Helmi Rahman pada tahun 2021 melaporkan sejumlah penduduk yang bekerja berkurang dengan sangat ketara itu dari jumlah
15,34 juta pada Februari 2020 kepada hanya 14,89 juta pada Mei 2020 ketika PKP 1.0 dilaksanakan. Motivasi pekerja dan work from home. Berita harian yang bertarikh 10 September 2021 melaporkan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menyatakan sejumlah 638 kes bunuh diri dilaporkan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM berbanding 262 kes bagi tempoh sama pada 2020, iaitu peningkatan sebanyak 143% atau 1,4 kali lebih banyak semasa pelaksanaan PKP. Motivasi pekerja akan menurun, lebih-lebih lagi pekerja swasta kerana mereka akan takut diberhentikan kerja pada bila-bila masa bergantung pada prestasi kewangan syarikat tempat mereka bekerja. Begitu juga dengan segelintir pekerja takut untuk turun bekerja demi keselamatan mereka sendiri. Kaedah bekerja dari rumah (work from home) diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia bagi membendung penularan pandemik COVID-19. Seperti yang kita tahu, cabaran bekerja dari rumah seperti suasana tempat bekerja yang tidak kondusif, gangguan daripada anak-anak bagi yang sudah keluarga dan jaringan internet yang lemah dan sebagainya. Wirawan pada tahun 2013 menyatakan bahawa kerja memerlukan ruangan kerja yang kondusif, capaian internet yang tinggi serta faktor sosial dalam kalangan pekerja supaya lebih bersemangat melakukan tugasan. Bab 3 adalah metodologi. Kaedah kumpulan data. Penyelidik telah menggunakan sumber data daripada internet, perpustakaan, jurnal dan kajian lepas. Untuk kaedah, terdapat dua kaedah yang digunakan, iaitu kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Bagi kaedah kualitatif, iaitu temu bual, penyelidik telah menemu bual 3 responden yang terdiri daripada pelbagai sektor. Bagi kaedah kuantitatif, iaitu borang soal sidik, sebanyak 30 responden yang terdiri daripada pelbagai sektor telah mengisi borang soal sidik yang telah disediakan dalam bentuk Google Form. Dalam kajian ini, penyelidik telah menggunakan dua teori, iaitu positivisme dan interpretisme. Positivisme yang digunakan Auguste Comte pada tahun 1820 menentukan tujuan kajian yang digunakan oleh pengkaji untuk mengetahui pandangan penduduk serta bukti empirikal sebagai asas kepada kajian yang dijalankan. Yang kedua adalah mempunyai kaitan dengan ontologi dengan ciri penyelidikan yang mempunyai kaedah kuantitatif yang dipilih dalam pendekatan positivisme untuk pemulihan data. Bagi interpretisme yang diperkenalkan oleh Max Weber pada tahun 1957 adalah digunakan untuk mengumpul data, memasuk mana dan mendapatkan gambaran kajian. Bab 4 adalah analisis data dan dapatan kajian. Seperti yang kita sudah maklum, objektif satu adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis pekerjaan yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19 di Kuching Sarawak. Daripada gambar rajah sebelah kiri, iaitu komuniti di kawasan bandar. Daripada 30 orang responden, seramai 16 orang lelaki yang telah mengisi borang soal sidik yang berumur 18 hingga 29 tahun, manakala 8 orang responden yang daripada golongan perempuan juga telah mengisi borang soal sidik yang berumur daripada 18 hingga 29 tahun. Bagi umur 30 hingga 39 tahun, seorang responden daripada golongan lelaki dan 3 orang responden daripada golongan perempuan. Untuk 40 tahun ke atas, hanya 2 orang perempuan telah mengisi borang soal sidik. Mengikut peratusan jantina, seramai 56.70% adalah golongan lelaki dan 43.30% daripada golongan perempuan telah mengisi borang soal sidik. Bagi sektor pekerjaan terjejas, terdapat 3 sektor utama yang digariskan oleh penyelidik, iaitu sektor kerajaan, swasta dan bekerja sendiri. Sebanyak
56,70% adalah pekerja daripada sektor swasta, 26,70% yang bekerja sendiri, dan 16,70% daripada sektor kerajaan. Objektif kedua adalah untuk mengkaji pandangan orang ramai mengenai penularan pandemik COVID-19 dalam sektor pekerjaan di Kuching, Sarawak. Daripada gambar rajah, kita dapat melihat sebanyak 73,30% responden sangat setuju dengan kenyataan COVID-19 memberi impak yang besar terhadap sektor pekerjaan, manakala 23,30% memilih untuk setuju dengan kenyataan COVID-19 memberi impak yang besar terhadap sektor pekerjaan, dan diikuti 3,30% tidak pasti dengan kenyataan tersebut. Objektif 3, iaitu untuk menilai tingkat motivasi pekerja di kawasan Kuching, Sarawak semasa era pandemik COVID-19. Bagi penularan wabak COVID-19 di tempat kerja memberi kesan kepada motivasi pekerja, seramai 53% responden memilih sangat setuju dan diikuti 40% bersetuju dan 7% bagi yang responden yang tidak pasti dengan kenyataan ini. Motivasi bekerja dari rumah lebih rendah berbanding bekerja di tempat kerja. Daripada gambar rajah kita dapat melihat seramai 40% responden setuju dengan kenyataan ini dan diikuti 37% responden sangat setuju. Seramai 20% responden tidak pasti dengan kenyataan motivasi bekerja dari rumah lebih rendah berbanding bekerja di tempat kerja. Dan yang terakhir adalah 3,30% responden memilih untuk tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Tekanan bekerja dari rumah lebih tinggi berbanding bekerja di tempat kerja. Sebanyak 40% responden sangat setuju dengan kenyataan bahwa tekanan bekerja dari rumah lebih tinggi berbanding bekerja di tempat kerja, manakala 36,70% responden setuju dengan kenyataan ini. Sebanyak 16,70% responden memilih untuk tidak pasti dengan tekanan bekerja di rumah lebih tinggi berbanding di tempat kerja, manakala 6,70% responden memilih tidak setuju dengan kenyataan bahwa tekanan bekerja dari rumah lebih tinggi berbanding bekerja di tempat kerja. Kesimpulan dan cadangan. Oleh sebab itu, penularan pandemik COVID-19 telah membawa kesan kepada sektor pekerjaan dan tingkat motivasi pekerja di kawasan Kuching, Sarawak. Bekerja dari rumah sememangnya bukan mudah, tetapi masyarakat perlu membiasakan diri dan mencari alternatif yang terbaik bagi masalah yang dihadapi. Semua masyarakat tidak menang pangkat dan siap untuk lebih bersedia dengan sebarang kemungkinan yang boleh terjadi pada masa akan datang. Setiap majikan juga perlu memantau aktiviti pekerja mereka dan berusaha menyediakan keperluan yang sebaik mungkin bagi meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. Penyelidik juga mencadangkan bahawa peluang pekerjaan dalam sektor perubatan perlu ditingkatkan melihat pada situasi yang dialami sekarang sebagai persediaan awal. Bantuan kewangan juga perlu diteruskan bagi membantu golongan yang terkesan serta pakar konseling harus memainkan peranan dengan sebaik yang mungkin untuk membantu meningkatkan motivasi seseorang yang memerlukan bantuan dari aspek mental. Yang terakhir adalah kita seharusnya menghargai tugas barisan harapan, yaitu frontline yang bekerja keras membantu merawat pesakit. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.